Terdapat 37 trilion sel dalam tubuh badan dan setiap satu memerlukan selular energi untuk berfungsi, dan kita dikelilingi dengan bahan kimia yang tak nampak yang menyebabkan ianya sukar untuk dilakukan. Dan ianya sangat tidak menyenangkan. Terdapat 3 paper yang diterbitkan sebagai kumpulan dalam Biochemical Pharmacology, di mana yang pertama ditekan tentang molekul biochemical mekanisme di mana obesiti berlaku dalam sel, dan yang kedua paper itu membincangkan tentang obesogen, bagaimana mereka bekerja dan menyebabkan obesiti, dan paper ini bukanlah sekadar association. Dan yang ketiga lebih teknikal, iaitu obesity assay, bagaimana anda tentukan sama ada ia atau tidak chemical menyebabkan obesiti dan apa kriteria. So anda perlu tahu bahawa sel mengambil informasi, mereka membawanya melalui protein atas permukaan atau dalam sel, dan protein disebut sebagai reseptor. So dalam tubuh badan kita ada sel protein disebut sebagai reseptor. Maksudlah samalah reseptor insulin. Tubuh badan kita bekerja dengan bahasa hormon. Badan kita ni dia tak nampak pun macam apa yang kita nampak. Dia hanya bekerja dengan isyarat hormon. So hormon-hormon ni disebut, kalau dalam bahasa ni disebut sebagai reseptor lah. Ada reseptor insulin, glucocorticoid, semua yang dikeluarkan oleh organ-organ kita lah, endocrine system kita. Kita perlu tahu bahawa sel mengambil informasi. Reseptor adalah untuk hormon, terdapat reseptor untuk chemical, dan sesetengah chemical mimik kepada hormon, dan sesetengah chemical bind straight to the chemical receptor. Sekarang chemical ini boleh memberi kesan terhadap adipose tissue yang berbeza. Mereka boleh ambil stem cell dan tukar kepada adipocyte. Asasnya menambah lemak dalam sel. Sekarang kita belajar tentang DDT, di mana pestiside pertama yang digunakan secara komersial pada tahun 1940 adalah obesogen. Bukan sahaja menyebabkan kelahiran cacat, tapi secara signifikan obesiti. Buku Rachel Carson menulis tentang Silent Spring 1962, di mana bermulanya movement persekitaran. DDT tiada lagi, tetapi metabolik DDE adalah obesogen, dan ia masih boleh diukur dalam air kencing wanita mengandung. Jadi bahan ini sudah berhenti dihasilkan pada 1972 dan masih boleh diukur dalam urin wanita mengandung 1999. 27 tahun kemudian bahan ini masih ada, dan ini menyebabkan kerisauan lah, kerana ianya masih ada dan ianya tidak hilang. Contoh seperti pesticide, flame retardants, pakaian bayi, dan semua ini masih ada yang boleh menyebabkan simpanan lebih banyak lemak dan menyebabkan masalah metabolik di kalangan bayi di kemudian hari. Ianya tentang kesan molekul kecil yang melekat pada sel membran yang bertindak balas seperti estrogen dan melekat bersama-sama reseptor dan dibawa masuk ke dalam kaskade yang memberi kesan kepada epigenetik, dan bagaimana genom express dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan kita yang juga memberi kesan kepada next generation kerana perubahan epigenetik yang boleh diwaris. Bagaimana chemical ini memberi kesan kepada keradangan tubuh badan, bagaimana mereka memberi kesan kepada oxidative stress, mitochondrial dysfunction, bagaimana mereka mempengaruhi microbiome. Kenapa semua penyakit yang kita cakap dan 42 medical specialist semuanya menjadi sangat berbeza ataupun berasingan, sebenarnya datang cuma satu set kecil called psychological disturbance yang membawa kepada semua penyakit, dan sesetengah daripada ini disebabkan oleh oxidative stress, mitochondrial dysfunction, keradangan, insulin resistance. Ianya semua sama in terms of obesogen, disrupt tubuh badan yang menyebabkan badan menjadi obes. Kata punca stres tu datang daripada 3, iaitu chemical, fizikal ataupun emosi. Ketiga-tiga ini memberi kesan yang sama sebab dia mengganggu, dia mengubah cara tubuh badan kita bekerja. Sebab badan kita ni dibuta je, dia tak nampak pun, dia hanya bekerja mengikut kepada arahan hormon ni. So apa-apa saja yang mengganggu hormon kita, dia mengubah cara tubuh badan kita bekerja lah. EDCS, endocrine disrupting chemical, di dalamnya terdapat subset of endocrine disrupting chemical disebut sebagai obesogen. EDCS melekat pada sebarang reseptor yang menyebabkan pelbagai masalah epigenetik, membawa kepada perubahan selular metabolik yang membawa kepada pelbagai masalah kesihatan. Sebab kita attach apa-apa saja daripada pemakanan ataupun kita touch kepada kita punya kulit, daripada persekitaran yang kita tak nampak, once dia attach, dia memberi beban lah kepada dia, mengubah cara hormon kita bekerja. Sebab ada sesetengahnya dia meniru, dia memek kepada kita punya hormon. Contohnya estrogen. Lemak kita meniru hormon estrogen. So bila dia meniru estrogen, dia mengubah banyak benda dalam tubuh badan kita. Ia boleh jadi reproductive, cognitive, vascular, endocrine, cancer. Ini semua disebabkan oleh EDCS yang terdapat pelbagai jenis yang berbeza dan cara berbeza dan cara mereka bekerja. Sebab tu dia jadi cabang. Dia punca je sama saja, stres. Semua yang kita katakan tentang obesogen ini membawa kepada weight gain. EDCS penting dalam pembangunan kanser. Ramai yang bercakap tentang makanan, tapi tak ramai yang cakap tentang bagaimana makanan itu datang.
So bagaimana ia membesar, di mana kebanyakannya menggunakan glyphosate ataupun Roundup lah. Roundup yang dibuat oleh Monsanto ni, glyphosate yang dikaitkan dengan kanser, dengan limfoma. Glyphosate juga dilihat penyebab obesiti. Glyphosate ada dalam setiap makanan. Kalori tak dapat dipisahkan dengan glyphosate kerana glyphosate ada dalam amino acid. Ini menjadikannya semakin rumit lah untuk kita jelaskan semua ni. Bolehkah anda dapat makanan yang bebas daripada GMO, glyphosate, herbicide ni? Jawapannya memang boleh, tapi dia susah lah kita nak dapat benda macam tu kan. Dan lagi pun dia mahal lah. So masalahnya kekal dan ia tak pernah selesai. Industri pemakanan terus menyembunyikannya di belakang konsep kalori. Sebab dia dah bercerita tentang kalori, dia tak ambil peduli pun tentang benda-benda macam ni. Siapa bad guy di sebalik cerita ini? Adakah ia berlaku secara semula jadi ataupun secara sintetik? Kebanyakan oksigen adalah sintetik chemical, hanya beberapa saja yang terjadi secara natural. Kebanyakan kompaun sintetik terdapat dalam fashion. Mereka pada awalnya keluarkan produk secara semula jadi dan kemudian mereka modify jadikan ia sintetik. Kebanyakan mereka seperti saya katakan adalah pesticide seperti DDT, DDE, glyphosate. Mereka disembur pada makanan untuk elak serangga yang menyumbang kepada oksigen ni lah. Pencemaran udara juga penyebab berlakunya keradangan. Keradangan menyebabkan insulin resistance. Insulin resistance menyumbang kepada obesiti. Proses terjejas sama ada pembezaan stem cell dalam adipocyte, sama ada ianya disimpan sebagai lemak di hati, sama ada dia menyebabkan dyslipidemia dalam saluran. So terjadinya hati berlemak sama ada masalah neurologik atau masalah mitokondria ataupun masalah kepada tenaga ataupun masalah makrobiom di usus. So oksigen boleh mengubah keinginan kita tentang makanan, tingkah laku mencari makanan pada peringkat psikologi level. Hack American Mind di mana mempengaruhi dopamin dan serotonin reward system. Ini buku yang ditulis oleh Dr. Robert Lustig ni lah, tentang macam mana industri hack American Mind ni untuk mempengaruhi dopamin dan serotonin reward system. Jika kita tak faham apa yang menyebabkan tingkah laku dan bagaimana kita dikawal daripada paksaan luar, bagaimana oksigen boleh memberi kesan dopamin reward system dan impulsivity dalam otak dan apa yang kita tahu tentang itu. Fructose stimulate more fat cell dan memberi kesan terhadap mitokondria. Apabila ia memberi kesan kepada mitokondria, anda akan menyimpan lebih lemak kerana anda kurang membakar. Artificial sweetener menyebabkan otak anda fikir ianya gula dan anda mengeluarkan lebih banyak insulin. Walaupun mereka tiada sebarang kalori kerana anda keluarkan lebih banyak insulin, menyebabkan tenaga lebih untuk sistem express obesity. Ia seperti drug SSRI yang menyebabkan anda makan lagi dan lagi. Setengah drug farmasetika juga boleh menyebabkan peningkatan berat badan lah. Summary yang kita boleh dapat daripada lecture ni, sebenarnya kita sedang dikelilingi dengan bahan kimia dan molekul kecil dalam makanan, air, makanan tambahan, kontainer makanan, kosmetik, personal care product, perabot elektrik, pesticide, disinfektan, plastik, household product, antidepressant, anti-diabetic drug, rokok dan lain-lain lah. So apa strategi untuk semua ini? Nampaknya seperti kita terperangkap. So tak ada siapa yang boleh lindungi diri kita lebih daripada kita lindungi diri kita sendiri. Kalau kita tak tahu ini semua satu masalah, jadi kita tak boleh pun nak lindungi diri kita. Unless kalau kita tahulah benda ni jadi masalah kepada diri kita. So daripada situ baru kita boleh protect lah. That's why dia kata educate diri anda tentang masalah ini, dan anda tak boleh fix masalah jika anda sendiri tak tahu apa masalah dia. Macam mana kita nak fix masalah kalau kita tak tahu itu masalah kan? Unless kalau kita tahu okay, itu masalah tu, baru kita boleh fix. Paper ini dikeluarkan untuk government buat sesuatu, dan apa yang anda perlu lakukan. Kita memang perlukan government untuk tolong kita buat semua ini kerana industri pemakanan, agriculture, teknologi industri dan chemical industri secara asasnya mendapat tiket mudahlah selama ni. So diorang-diorang adalah yang merosakkan persekitaran. Apa yang individu boleh buat? So kita, apa yang kita boleh buat? Contoh kita beli bahan organik, gunakan PFAS free frying pans, makan makanan sebenar, tapi ia perlu bermula lah at some point. Seperti check untuk paraben, lipstick kita, benda-benda macam tu. So kita boleh tengok juga, kita boleh tengok dekat EWG website yang ada informasi tentang chemical ni lah. Sebenarnya tak ada ubat lah untuk masalah ini. Orang ramai hanya perlu tahu saja. Informasi lah, semuanya tentang informasi. Tak ada cara untuk selesaikan masalah ni, tapi ada cara untuk uruskan semua ini dengan mengelak. Ia memang sukar kerana benda ni tak nampak. Macam mana kita nak elak daripada sesuatu yang kita tak nampak? Dan dari situlah pembelajaran itu sangat-sangat penting. Sebenarnya kena start dengan pembelajaran balik lah. Sebab persekitaran hari ni sekarang kita ni dah rosak dah. Kata apa, nak menyelesaikan masalah ni sebenarnya dia datang daripada pembelajaran untuk next generation kita.
cara terbaik untuk keluarkan semua ini daripada persekitaran tubuh badan adalah dengan hydration lah. Kita detox baliklah tubuh badan kita.